Okey. Mana? Nisa, awak dah hantar belum? Nisa? Ya. Dah hantar ke belum? Dah buat ke belum? Dah buat dah. Okey, mana buktinya cikgu nak tengok? Nanti saya tag dulu. Itulah sebab. Jadi bila awak hantar, cikgu tahu awak dah buat. Sekarang ni cikgu tak tahu awak dah buat ke belum. Okey, lepas ini kalau cikgu kata screenshot, kalau cikgu kata hantar gambar, hantar ke dalam grup kelas. Bukan personal dengan cikgu. Supaya kawan-kawan lain dapat tengok, kawan-kawan lain pun akan, cikgu tak buka kamera. Kawan-kawan lain akan tengok dan kawan-kawan lain pun boleh tahu tentang kerja tersebut. Okey, betul ke salah ke? Tak apa, kita belajar. Okey? Baik. Untuk hari ini, cikgu akan tetap pergi kepada tafsiran peta lakar. Sebab cikgu tak tahu awak boleh buat ke tidak. Sedangkan inilah soalan yang paling senang untuk awak buat. Jadi, cikgu akan gunakan hasil kerja Erisha. Sebabnya dia sahaja yang cikgu ada. Okey, jangan risau Erisha. Kita belajar sama-sama. Okey, siapa yang baru masuk, tuliskan nama awak dan juga nama kelas awak. Nanti cikgu akan ambil kehadiran. Okey. Cikgu dah share ke ni? Cikgu nak share. Tengok betul-betul ya. Alright. Selepas ni cikgu akan tanya awak pula. Okey, tengok betul-betul. Ingat semula yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang pentafsiran. So, ingat slide yang cikgu bagi pada awak dulu tu. Okey, cikgu dah suruh awak salin nota kan? Cikgu rasa cikgu dah bagi slide ni. Cikgu dah bagi ke belum? Cikgu bagi dalam bentuk YouTube. Cikgu rasa dah bagi dah kan? Betul tak? Belum? Dah bagi ke belum? Camuan tolong jawab. Dah. Ada orang. Sudah ke belum? Dah hantar kan? Cikgu dah bagi kan? Dah. Okey, alright. Adib ya? Terima kasih Adib. Okey, so maksudnya cikgu dah suruh, dah bagi pada awak, cikgu dah suruh awak salin. Ingat bahagian ini, nak tulis tafsiran ni. Perenggan 1 apa, perenggan 2 apa, perenggan 3 apa, perenggan 4 apa. Erisha bagus, dia ikut apa yang cikgu bagi. Confirm 15 markah dalam tangan. Okey, so yang pertama, perenggan pertama, tajuk. Yang kedua, senarai ciri pandang darat. Okey, kemudian perenggan kedua. Kaitkan ciri pandang darat fizikal dan budaya serta lokasi. Cikgu dah beritahu dah minggu lepas. So, kalau budaya katakan ladang getah. Okey, ataupun pertempatan. Kita ambil pertempatan lah. So, kalau budaya pertempatan, kaitkan dengan ciri fizikal. Apa ciri fizikal yang boleh dikait dengan pertempatan? Kawasan tanah pamah. Jadi kita kaitkanlah. Di kawasan bahagian barat peta terdapat tanah pamah yang luas, maka wujudlah kawasan pertempatan. Itu je ayat dia. Okey? Baik, perenggan ketiga, nyatakan kegiatan ekonomi. Apa sahaja kegiatan ekonomi yang awak nampak, awak tulis. Elisha buat tadi. Okey. Yang keempat, yang ini kalau awak ada masa, awak boleh tambahkan lagi. So, sebutkan kawasan pertempatan, kemudian kemudahan yang ada, masukkan 1 atau 2 RG. Tak kisahlah 4 angka ke 6 angka ke, yang penting ada RG. Dan juga keluasan sesuatu kawasan. Sekejap ya. Okey, kita lihat peta yang cikgu bagi minggu lepas. Ni dia. Okey. Now, tengok peta ni. Okey. So, dia menunjukkan kawasan Kampung Setia. Di sini kawasan Kampung Setia. Allah.
Ini sekejap cikgu tukarkan warna pen kepada warna merah. Senang awak tengok. Okey, ada kampung setia, ada kampung aman, ada kampung dusun. Cikgu dah beritahu mana kawasan utama dan awak juga cakap ini ialah kawasan utama sebab dia ada balai polis. Yang lain-lain tidak ada balai polis ataupun kemudahan-kemudahan awam. Okey. Alright, Akil tulis nama ya dalam chat. Okey. Jadi awak ceritakan. Okey, yang pertamanya ialah tajuk. Okey, peta lakar ini menunjukkan kawasan Kampung Setia dan kawasan sekitarnya. Tu je tajuk. Lepas tu awak labelkan ya. Okey, sekarang ni cikgu padam dulu. Mana dia pemadam? Okey, padam. Okey. So, yang pertama ingat tadi cikgu dah sebut yang pertama ialah tajuk. Peringgan pertama tajuk dengan senarai ciri pandang darat. Tengok ciri pandang darat. Kalau awak susah nak tengok sini, awak tengok bawah ni je. Kontur bermaksud tanah tinggi. So ini ialah physical. Tuliskan F dekat tepi tu. Sungai ialah physical. Tulis F. Okey. Kemudian hutan juga ialah simbol fizikal. Tulis F dekat situ. Dah ada 3 ciri fizikal. Getah bukan fizikal. Getah ditanam oleh manusia. So dia ialah ciri budaya. Jalan raya juga ciri budaya. Jambatan budaya. Pertempatan budaya. Stesen trigonometri cikgu dah sebut minggu lepas. Manusia yang bina untuk mengkaji cuaca. So dia juga ialah budaya. Balai polis juga ialah budaya. So awak dah dapat 3 fizikal dan ada 6 budaya di sini. Senaraikan je lah. Okey, so di dalam peta terdapat ciri simbol pandang darat fizikal seperti tanah tinggi. Jangan sebut kontur. Kontur hanya pada peta sahaja. Okey. Tanah tinggi, sungai dan hutan. Sementara itu atau manakala ciri budaya pula ialah getah, jalan raya, jambatan, pertempatan, stesen trigonometri dan balai polis. Lengkap perenggan satu awak. Okey? Tak susah pun. Awak hanya nyatakan sahaja. Beri tajuk, berikan simbol ciri pandang darat dan fizikal. Okey, jelas? Faham? Faham tak? Cikgu harap awak faham ya. Okey, baik kita pergi pula kepada perenggan kedua. Perenggan kedua nak apa? Perenggan kedua dia nak kaitkan ciri pandang darat, fizikal atau budaya serta lokasi. Tengok ni, banyak ladang kelapa sawit. So ini ialah kawasan tanah Pamah, ada ladang kelapa sawit. Okey. Kemudian ini kawasan tinggi. Ini cikgu beritahu ini 15 meter dari aras laut. 30 meter dari aras laut. Semakin kecil gelungannya, semakin tinggi daripada aras laut. Okay, apa tahu awak cerita lagi apa? Kawasan hutan terdapat di kawasan berbukit. Pertempatan berada di tanah Pamah contohnya. Kemudian kebanyakan rumah berada di kawasan tanah Pamah. Ini nampak ni dia sebelah kawasan tinggi. Jadi mungkin dia tinggi sedikit daripada sini. So ini adalah kawasan beralun. Nyatakan begitu. Okey, selesai perenggan kedua. Kan dah senang tu, 2 perenggan. Okey, perenggan ketiga pula ialah nyatakan kegiatan ekonomi. Okey, apa kegiatan ekonomi yang ada di sini? Okey, ingat kegiatan ekonomi bukan polis, bukan guru, bukan ahli bomba, bukan. Dia adalah kegiatan yang mendatangkan keuangan. So, ni ladang getah. So, ladang getah kegiatannya ialah penanaman getah berada di tanah Pamah di bahagian timur dan barat peta. Kena tulislah lokasinya timur dan barat peta. Okey, peta ni tak banyak sangat kegiatan ekonomi, cuma getah saja yang ada di situ. Okey, dah lah pendek je perenggan ketiga.
Peringgan keempat, awak nyatakan kawasan pertempatan, kemudahan yang ada, masukkan 1 atau 2 RG dan juga keluasan. Kalau susah nak kira keluasan, tak payah masukkan. Okey, so kawasan pertempatan berada di bahagian tenggara peta. Ingat, ini mata angin, ini bahagian tenggara peta. Juga ada di bahagian barat laut dan juga di bahagian barat peta. Tu ayat awak. Antara kemudahan yang ada disediakan ialah balai polis. Kalau ada masjid, tulislah masjid. Okay? Alright. Kemudian masukkan 1 atau 2 RG. Apa dia? Pilihlah 1. Contohnya stesen trigonometri. Stesen trigonometri berada di RG 3344. Itu dia. Dapatlah awak punya perenggan keempat. Susah ke? Susah ke semua ni? Senang. Senang. Tapi kenapa tak buat? Okey, baik, ingat peta ini. Sekarang mari kita lihat hasil kerja Erisha. Tengok ya. Okey, hasil kerja Erisha ni dia tak apa nampak sangat sebab dia ambil dia ambil kawasan gelap sikit. Tapi cikgu rasa awak nampak kan? Nampak tak? Nampak. Okey, mari kita lihat sama-sama. Okay, dah ambil ink. Okey, cikgu ambil color cerah sikit, warna putih supaya awak nampak. Okey, peta topografi menunjukkan kawasan sungai Kampung Setia. Erisha, apa awak lupa masuk di sini? Erisha ada? Erisha ada tak? Ada cikgu. Apa yang awak lupa masuk di sini? Apa awak lupa masuk di sini? Peta topografi menunjukkan menunjukkan kawasan Kampung Setia dan kawasan cikgu tak cantik sekitarnya. Tulis perkataan tu. Okey, Erisha tengok ni. Ciri pandang darat yang terdapat. Awak tak bezakan fizikal dengan budaya. Awak letak semua sekali. Ciri pandang darat yang terdapat di kawasan peta ialah, ditulis semua. Sungai, hutan, ladang, getah, jalan raya, jambatan, pertempatan, balai polis. Betul memang betul. Tapi awak tak bezakan. Okey? So apa dia? Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah sungai, dan hutan. Manakala ciri pandang darat budaya pula ialah ladang getah, jalan raya, jambatan, pertempatan dan balai polis. Faham Erisha? Faham cikgu? Okey, lepas ni boleh buat kan? Okey, kita tengok yang atas ni pula. Sebahagian, ni perenggan kedua. Ingat perenggan kedua kita kaitkan dengan ciri pandang darat, fizikal dan budaya. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah. Betul. Sebab banyak kawasan yang tanah pamah di situ. Yang rata kecuali di sebelah timur laut yang merupakan kawasan tanah tinggi. Very good Erisha. Ayat awak sangat cantik. Okay. Kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan dan pengangkutan. Yes. Tepat sekali. Saliran utama ialah Sungai Mekong. Alamak. Aisyah. Sungai apa Aisyah? Aisyah pula Erisha. Tengok ya. Sungai apa tu Erisha? Apa tu? Sungai apa tu? Cikgu besarkan sikit. Sungai apa tu semua? Sungai Merbau. Sungai Merbau. Mana datang Sungai Mekongnya Erisha? Saya salah tengok. Awak salah tengok. Lain kali kena hati. Okay? Alright. Okay. So, bila awak tulis Sungai Mekong, dah ini dikira salah sebab Sungai Mekong tidak ada di dalam peta. Jadi,
ayat ini cikgu tak boleh nak ambil sebagai markah. So, awak tak boleh dapat markah penuh. Faham tak? Faham tak? Faham, Hello? cikgu? Okey. Baik. So, hati-hati ya bila tulis ni. Dia mesti apa yang ada dalam peta. Okey, habis perenggan kedua dan perenggan pertama dan kedua. Siapa baru masuk tulis nama? Okey, perenggan ketiga, kegiatan ekonomi. Nampak ya? Berdasarkan peta, cikgu besarkan sikit lah. Nanti awak tak nampak pula. Besar sikit. Lagi sikit. Okey. Berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama ialah pertanian. Betul. Okey, pertanian. Tanaman yang diusahakan ialah getah. Tanaman getah diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang. Yes, ini markah penuh. Ya, Erisha, markah penuh di sini. Sebab awak nyatakan kegiatan ekonomi. Okey, keempat, awak kena nyatakan kawasan pertempatan, kemudahan yang ada, masukkan 1 atau 2 RG dan juga keluasan. So, dia tak ada keluasan di sini. Tak apa, jangan risau. Okey? Tak semestinya masuk semua. So, masuk mana yang perlu, yang boleh sahaja. Kampung setia menjadi kawasan, siapa ni? Yang baru masuk, tuliskan nama ya. Siapa yang baru masuk, tulis nama dalam ruangan chat. Kampung setia menjadi kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Betul ke? Mari kita cek. Betul tak dia kawasan pertempatan berpusat? Ya betul. Dia berpusat di situ tengah-tengah jalan tu. Ya? Okey, betul. Okey, balik semula sini. Okey. Kawasan ini, mana dia? Kawasan ini mempunyai kemudahan seperti balai polis. Jadi Erisha, disebabkan yang perenggan ketiga ni sikit ni tadi, Sungai Mekong ni, maka habis awak punya point. So cikgu tak boleh bagilah 15/15. Sebab awak dah salah satu. So awak dapatlah 14/15. Still banyak kan? Airisha? Ya, cikgu? Still banyak kan markahnya? Ya, okey, alright. Semua faham, ada tak yang tak faham? Cikgu nak tanya. Ya, silakan. Yang berpusat tu saya tak faham lah. Yang berpusat, maksud awak ke pertempatan ni? Ya. Okey. Hakimi, awak lupa ya. Tahun lepas kan kita dah buat pola pertempatan ada 4. Berjajar, berpusat, berkelompok dengan jarang. Ingat lagi tak? Okey. Ingat kalau jarang tu macam mana dia cikgu keluarkan peta tadi. Sekejap ya. Okey, cikgu keluarkan peta. Nak lukis sikit. Okey. Baik. Kalau macam ini ialah berpusat, bermaksud dia memang kawasan persimpangan 4 jalan ni, jalan pencampat ni, dia ada di kelilingnya, itu berpusat. Ini pun sama berpusat sebab dia dalam kawasan itu. Ini pun sama. Baik, ini contoh. Selalunya berpusat ni dia mesti ada banyak rumah. Okey? Ada yang jenis sini ada, sini ada, sini ada. Ini dipanggil berkelompok. So, dia satu kelompok tapi bukan di persimpangan jalan. Okey? Ada kawasan yang macam ini. Ini berjajar. Dia dalam bentuk selari. Okey? Ada rumah yang sini satu, sini satu, sini satu. Jauh-jauh. Itu dipanggil jarang. Okey? Hakimi faham? Faham cikgu. Okey. Biasanya awak jangan risau. Bila awak tengok dia macam bandar besar, macam pekan besar, kemudian dia di persimpangan simpang 4 macam ni, itu ialah berpusat.
Kalau kelompok ni dia boleh jadi di tepi jalan, maksudnya dalam satu kelompok sahaja. Dia bukan berpusat macam kampung dusun ataupun macam kampung aman. Okey, sebab dia berada di situ. Walaupun 4 rumah, dia dipanggil berpusat sebab dia bertumpu di situ. Tapi biasanya kalau kawasan berpusat mesti ada kemudahan awam. Balai polis, pejabat daerah ataupun wakil pos ataupun pejabat pos. Itu ialah kawasan berpusat. Okey, ada apa-apa soalan sebelum cikgu teruskan? Ada soalan? Kalau ada sila tanya. Jangan senyap je. Ada soalan? Kenapa pula tak boleh padam ni? Erase all. Ada soalan tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak awak buka buku latihan. Semua orang keluarkan buku latihan. Okey, keluarkan buku latihan. Lepas tu, cikgu nak, cikgu tutup ni sekali. Ni pun cikgu tutup lah. No. Okey, cikgu tutup mic ni dulu. Okey. Dah siap buku latihan? Dah ada buku latihannya? Dah. Okey. Cikgu akan bagi satu peta. Cikgu nak awak gunakan tips yang cikgu bagi tadi. Tafsirkan peta ini. Nampak? Nampak. Baik. Kenapa Hakimi seorang dia yang jawab? Orang lain mana? Nampak. Okey, baik. Sekarang pukul 1.20. Cikgu bagi masa 15 minit. Okey. So pada jam 1.35 cikgu akan tanya. Okey, cikgu biarkan peta ni macam ni. Awak tengok peta ni. Okey. Kemudian 1.35 cikgu akan tanya. Kita ada pelajar-pelajar ni, cikgu dah ada nama dah, nanti cikgu pilih. Okey. Pastikan awak buat ikut perenggan 1, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat. Simple je. Okey, so cikgu bagi masa 15 minit. Okey, kalau siapa dah siap awal, awak pergilah solat nanti bila dah masuk waktu. Okay, nanti 1.35 kita sambung balik. Okey? Alright, cikgu biarkan peta ni macam ni ya. Buat terus. Hello, Assalamualaikum. Semua dah ada? Semua dah ada di sini? Hello? Alisha. Hello. Dah ada. Baik. Dah solat dah? Belum. Belum. Okey, kita buat ni cepat. Jadi boleh kita habiskan cepat, boleh awak solat ya. Okey, baik. So, siapa nak cuba? Saya. Okey, Hakimi. Very good. Teruskan. Perenggan pertama. Ya. Peta topografi menunjukkan kawasan Pekan Pancuk dan kawasan sekitarnya. Okey, awak sebut Pekan Pancuk ya. Okey, alright. Next. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah sungai, tasik, hutan dan air nipah. Manakala ciri pandang darat budaya di kawasan peta pula adalah jalan raya, padi sawah, kelapa sawit, ladang getah, pertempatan, jambatan, sekolah, wakil pos, masjid dan balai polis. Okey. Perenggan ketiga. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Okey. Siapa boleh sambung? Siapa boleh sambung? Cikgu tengok nama ya.
Iman Akil, 2H ada? Iman? Iman mana? Adib ada Adib? Adib Iskandar? Zaharul ada situ? Hai, mana pergi budak dua hormat ni? Irfan Daniel? Aizi? Hai, dah keluar ke semuanya? Bertuah betul. Okey, 2C. Siapa nak cuba? Intan. Intan ada di situ? Lah. Haikal? Mana pergi semua orang? Haikal, yes. Haikal, cuba. Sekejap. Awak nak buat perenggan pertama, kedua ke? Sekejap ya. Okey, jangan lama sangat. Tadi Hakimi dia buat perenggan 1, perenggan 2. So, Haikal, cikgu nak awak sambung perenggan 3 dan 4. Mana pula dia pergi? Antara ciri pandai dalam fizikal yang terdapat di sana ialah tanah tinggi, Yes. sungai, tasik dan hutan. Okey. Dan ciri dan pandai darat budaya juga ialah pandai darat budaya juga Ialah kelapa sawit. Getah, padi, jalan raya, jabatan, benteng, pertempatan, masjid, sekolah, balai polis, wakil pos dan bukit. Bukit? Dan wakil pos. Tengok jangan silap. Bukit tu bukan budaya. Okey, perenggan keempat dah siap? Perenggan keempat ya. Tadi ke Okey. Awak buat itu baru perenggan pertama ya, baru kaitkan perenggan kedua belum lagi tu. Kaitkan pandang darat dengan lokasi. Ada siapa-siapa nak cuba? Budak perempuan? Erisha. Tengah buat cikgu. Tengah buat pula. Siapa lagi ada? Siapa yang dah siap boleh cuba? Awak semua cikgu rasa kalau perenggan pertama no problem kot. Boleh ni. Perenggan kedua tu awak nak kaitkan. Macam Erisha buat tadi. Alah Erisha buat secara lisan aja. Macam lah awak tak biasa buat. Yang itu cikgu bagi pun boleh buat. Come on Erisha. Tak payah tulis. Lisan aja. Come on. Perenggan ke berapa cikgu? Perenggan kedua. Kaitkan ciri pandang darat dengan lokasi. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata kecuali di sebelah utara yang merupakan kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah pamah. Utara ke? Tengok tanah tinggi tu sebagai mana tu? Timur laut. Timur laut dan bahagian Tenggara. Tenggara peta pun boleh. Yes. Okey. Sambung lagi. Kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan pengangkutan dan pertanian. Saliran utama. Yes. Lagi? Saliran utama ialah Sungai Pastikot. Sungai Pasti? Ni tulis kat sini. Mana Sungai Pasti? Ni jap cikgu besarkan sikit. Bukan Sungai Pasti. Ni Sungai Besar ni. Ya sama dengan ni.
Sama dengan ini. Sungai Pacuk. Sungai Pacuk. Pacuk. P-A-C-H-O-K. Sungai Pacuk. Okay? Alright. So itu perenggan kedua. Baik, perenggan ketiga senang aja kan. Awaknya sebutkan kegiatan ekonomi. So apa kegiatan ekonomi di sini? Anybody? Apa kegiatan ekonominya? Banyak ni. Hakimi. Hakimi, apa kegiatan ekonomi yang ada? Berdasarkan peta kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian, Pertanian, iaitu padi sawah, ya, getah, ya, dan kelapa sawit. yes. Okey. Perenggan keempat, awak sebutkan kemudahan yang ada, masukkan satu atau dua RG, senang cerita RG 4 angka dan keluasan kawasan kau dapat, kau tak dapat tak apa. Okey, yang pertama, kawasan pertempatan. Ni. Apa? Ni. Apa? Kita ambil yang ni dulu sebab ini banyak. Apa kawasan pertempatannya? Apa pola pertempatannya? Siapa baru masuk tulis nama dengan kelas ya. Okey, Hakimi, kawasan pertempatan apa ni? Apa pola dia? Berpusat. Berpusat, exactly. Okey, biasanya satu tempat aja yang kita namakan dia berpusat. Okey, satu yang cikgu nak sebut tadi Hakimi. Bila awak sebut nama tajuk, awak sebut ini ialah kawasan Pekan Pacuk dan kawasan sekitarnya. Awak tengok mana lagi banyak rumah? Mana lagi banyak antara dua bulatan merah tu? Ni kan? Ya. Adakah ini pekannya? Adakah ini bandar besarnya? Ya kot. Ya kot. Okey, baik. Kita tengok di sini ya. Cikgu padam dulu. Cikgu padam dulu. Allah, kenapa pula boleh padam ni? Okey. Dia tulis kat sini. Nampak tak? Pekan. Sini pun pekan. Sini tak ada. Sini kampung. Kampung Sungai Tari. Okey, tengok pula kemudahan. Sini ada wilayah persekutuan pula. Sini ada wakil pos. Sini ada sekolah. Sini ada balai polis. Jadi yang mana satu? Yang mana satu? Kenapa awak pilih Pekan Pacuk ni, Hakimi? Balai polis. Yes, sebab ada balai polis. Wakil pos ni ingat lagi cikgu ajar tahun lepas. Wakil pos bukan pejabat pos. Tapi kedai kopi yang mana menjadi wakil kepada balai, kepada pejabat pos. Sekolah pun mana-mana boleh ada sekolah kan. Tapi sebab ada balai polis, maka ini ialah kawasan bandar utama. Yes, pandai Hakimi. Pandai pilih. Okey. Bila RG, okey, sebut satu RG. Bagi satu RG. Pilih satu lokasi, pilih RG-nya. Katalah awak nak pilih apa? Masjid. Masjid yang terdapat di kawasan peta berada di RG. Apa nombor ni? Apa nombor ni? Apa RG-nya? 3160. So masjid berada di RG 3160. Okey. Alright. Faham tu? Faham tu? Cik Hakimi je banyak jawab. Orang lain mana cikgu pun tak tahu. Cikgu harap awak semua faham ya. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Hakimi cikgu rasa boleh buat kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Orang lain, Irfan senyap je Irfan, tak dengar bunyi pun. Mana Irfan? Irfan, ada tak tu? Ada. Ni nama ada. Kenapa tak jawab? Okey, baik. So, kita settle dengan tafsiran peta geografi.
Tafsiran peta topografi. Ini sebenarnya sangat senang. Apa awak nampak, itu yang awak tulis. So, bila periksa, jangan biarkan dia kosong. Okey, tulis apa yang awak nampak. Ingat 4 tips yang cikgu bagi tadi tu. Okay, siapa tu? Alisha nak tanya soalan? Tak ada pula. Okey, baik. So, kita berhenti sampai di sini. Sekejap cikgu ambil kehadiran. Jadi, siapa yang dah sudah, bolehlah tinggalkan kelas. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam kelas offline selepas ini ya.